Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma adfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu berkenaan dengan tabaruk. Apakah makna tabaruk? Tabaruk ini maknanya mencari berkat, mencerap keberkatan. Kata orang putih, seeking blessing. Kata orang belah Indonesia, ngalap barakah katanya, ngalap barakah. Kenapa dia mencari berkat? Berkat ni benda yang dah tak ada sekarang. Sebab itu dalam suasana pandemik ini nak cari berkat dah tak ada. Sebab berkat ni benda hilang. Apa makna berkat? Berkat ni bahasa mudah, apa sahaja yang lebih dari sepatutnya, itu berkat lah. Contoh, katalah JKR buat bangunan, berdasarkan kiraan daripada JKR, bangunan ini boleh bertahan 20 tahun misalnya. Selepas 20 tahun akan ada bocor sana, bocor sini. Tetapi ternyata bangunan tu dah cecah umur 26 tahun dan tidak ada masalah bocor. Jadi yang 6 tahun ekstra itu berkat. Begitu juga gaji kita 1,800 misalnya. Berdasarkan kiraan logik, tolak sewa van, sekolah anak, tolak itu, tolak ini, 3 hari habis 1,800. Tapi sempat pergi ke bulan baru, berkat lah. Berkat. Tapi kalau gaji 30,000 tak cukup, tak berkat lah. Sama juga orang umur 35, cek doktor, kencing manis. Doktor kata awak ni muda, 35 dah kencing manis, tak ada 50 meninggal ni esok, tak betul, tak ada kaki dah sebelah. Molek ada dah 72 umur dia, berkat lah. Jadi berkat ini benda tak ada, jadi orang nak cari berkat. Jadi itu namanya tabaruk. Macam sekarang orang cari berkat menggunakan alat-alat atau benda-benda simbol yang berkaitan dengan Nabi. Cari berkat juga. Ada orang letak benda capai pada serban, pada kopiah, pada baju, tampal, pada kereta. Sebab bagi dia benda-benda tu boleh mendatangkan barakah. Ini kita akan terangkan. Tapi kalau simbol Nabi bukan capal sahaja. Unta pun simbol Nabi juga. Sebab Nabi SAW memang hadisnya sahih, dia ada unta. Rakiban Nabi SAW al-qaswa'a hatta atal ma'syarul haram fastaqbala al-qiblata. Kata sahabat Nabi, dia ada seekor unta namanya Qaswa. Dan Nabi naik unta itu pergi ke kawasan buat haji, Masyarul Haram. Nabi menghadap arah kiblat, Nabi berdoa. Hadis tu panjanglah, hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu Masjid Negeri kipas baru beli semua cak unta semua. Itu nak ambil berkat lah, cak unta semua, unta belaka. Kurma juga simbol Nabi, tapi tak adalah orang buat kopiah lambang kurma, kopiah lambang unta, tak ada lah. Yang popular sekarang ni capal.
Balik kepada perbahasan kita, adakah tabaruk ini benda yang mengena dengan agama? Tuan-tuan sekalian, tabaruk ini disebutkan dalam Quran. Allah Ta'ala ada bercerita tentang bagaimana umat-umat dahulu mereka juga mencari berkat dari benda-benda yang mereka percayai boleh mendatangkan berkat. Pertama, Allah rekodkan dalam Quran surah Yusuf ayat 93, "Adhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Iaitu tabaruknya Nabi Yaqub dengan baju Nabi Yusuf untuk nak menyembuhkan penyakit mata dia. "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini," kata Nabi Yusuf, "letakkanlah di muka ayahku, lekatkan pada muka dia, maka dia akan ya'ti basiran, dia akan kembali melihat, dan bawalah keluarga semua datang berjumpa aku." Surah Yusuf ayat 93. Mata Nabi Yaqub disebabkan menangis kerana kehilangan anak kesayangannya. Ini cerita panjang. Menangis. Setengah riwayat kata sampai jadi buta, sampai tidak nampak, mungkin rabun teruk. Jadi ketika dia diberikan baju Nabi Yusuf, dia sentuh, jadi molek pula matanya. Allah Ta'ala sambung lagi cerita, "Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basiran qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Tatkala telah tiba pembawa khabar berita itu, maka diletakkanlah baju Nabi Yusuf ke wajah Nabi Yaqub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Maka berkatalah Nabi Yaqub, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahawa aku tahu tentang Allah apa yang kamu tidak tahu?" Tuan-tuan sekalian, bila kita buat kajian terhadap ayat 93 surah Yusuf ini, ada satu penemuan oleh saintis Mesir namanya Dr. Abdul Basit Sayyid Muhammad. Dia buat kajian, dia ni orang mata, orang pakar mata, ophthalmologist ke apa, pakar mata ini. Jadi dia kaji rahsia di sebalik suruhan Nabi Yusuf supaya baju dia dibawa kepada ayahnya yang masa itu mengalami kegagalan fungsi penglihatan. Jadi tuan-tuan pun boleh tiru kaedah ini sebab dirakamkan sebagai amalan Nabi-Nabi. Kata saintis ini, Nabi Yaqub telah menjadi putih biji matanya lantaran terlalu sedih atas kehilangan Nabi Yusuf, dan disusuli pula dengan berita penahanan anaknya Bunyamin. Ini dua anak yang paling dia sayang. Al-Quran secara jelas tidak menyebut Nabi Yaqub itu buta, tidak disebutkan. Kalau ada orang kata buta, kita kurang bersetuju, sebab buta adalah satu jenis OKU, dan Nabi-Nabi dia tidak OKU, dia mesti maksum, sempurna. Jadi Nabi Yaqub, kata para ulama, dia tidak buta, tetapi dalam bahasa kedoktoran optik dia disebut katarak. Tuan-tuan pun ada yang kena katarak. Kalau kata Prof Dr. Muhaya, katarak ni macam klemomo untuk mata. Rambut ada klemomo, mata pun ada dia punya klemomo, namanya katarak. Jadi katarak ini dia sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata jadi berselaput dan juga rabun. Jadi kanta mata kita menjadi keruh dan cahaya tak boleh nak masuk, dia ada selaput ataupun ada klemomo. Jadi keadaan ini akan menyebabkan penglihatan seorang itu jadi tak selesa, dan kalau tak dirawat boleh menjadi buta. Dia katarak ini dia beza dengan glaukoma. Glaukoma lain pula. Saya tidaklah pakar mata, tapi baca kajian daripada doktor di Mesir ini. Jadi kata Dr. Abdul Basit Sayyid Muhammad, pertama dia tak nafikan ini mukjizat Nabi Yusuf AS memulihkan mata ayahandanya, tapi dia percaya juga terdapat unsur saintifik dalam penyembuhan mata itu. Jadi dia buat kajian, akhirnya dia temui satu rahsia bahawa
peluh boleh menyembuhkan katarak pada mata. Dan beliau berpendapat bahawa baju Nabi Yusuf ketika itu memang ada peluh, dan peluh itu unsur yang bernilai saintifik yang boleh disandarkan kepada ramuan penyembuhan masalah katarak mata Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi hasilnya dia telah cipta ubat titis untuk masalah katarak mata ini daripada peluh, dan kini hasil kajiannya telah mendapat patent antarabangsa. Jadi dia ambil daripada Quran. Cubalah ambil peluh, tapi ambillah peluh orang rapat dengan kita. Jangan ambil peluh dok main bola petang tu sekarang, daripada sembuh jadi kau teruk pula peluh macam-macam. Jadi balik kepada tadi, Allah rekodkan Nabi Yaqub bertabaruk dengan baju anak endanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa lagi cerita tabaruk dalam Quran? Yang kedua, kata ulama, tabaruk Bani Israel dengan peti tabut. Peti tabut ini saya akan terangkan. Allah rekodkan dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya peti tabut kepada kamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Dan peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu kalau kamu beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan pertama kali mendengar peti tabut ini. Kata Al-Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi, dulu orang Bani Israel, bahkan Nabi Musa AS sendiri, kalau pergi berperang atau ada konflik, dia akan bawa tabut. Bila dia bawa peti tabut ini, maka jiwa orang Bani Israel jadi tenang, tenteram, dan mereka takkan berganjak daripada peperangan kalau peti itu ikut sekali ada bersama mereka. Apakah peti ini wujud? Baik, peti tabut ini bagi kita orang Islam, kita tak berapa ada maklumat sangat. Tetapi bagi orang Israel, bagi orang putih, mereka memang cari betul peti tabut. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Ark of the Covenant ataupun Ark of the Testimony. Peti tabut ni dia satu peti, yang mana peti ini dia buat daripada dua batu tablet, yang mana tablet besar dia mengandungi beberapa perkara penting dalam peti itu. Pertama sekali, the Ten Commandments. Ten Commandments ni 10 rukun Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, dikatakan dalam peti ini ada sebatang tongkat Nabi Musa yang baginda gunakan ketika membelah lautan semasa masalah dengan Firaun. Yang ketiga, dikatakan dalam peti itu ada serban Nabi Harun alaihissalam. Dan yang keempat, dikatakan dalam peti itu ada makanan yang diturunkan daripada langit untuk Nabi Musa dan kaumnya masa mereka tersesat di padang pasir Manna di Mesir. Jadi dalam peti itu ada 4 perkara itu. Dan ada orang buat kajian, peti itu ada ukuran patung 2 malaikat yang ada sayap di bahagian atas peti. Dia berukuran 2,5 hasta panjang, 1,5 hasta lebar, dan tingginya pun 1,5. Dan ianya diperbuat daripada kayu keras jenis akasia. Orang Melayu panggil kayu penaga. Bahagian dalam dan luarnya dibuat daripada emas. Di tepi-tepi peti tabut itu ada 4 cincin ataupun gelang buat daripada emas. Penutupnya juga daripada emas. Kayu pengusungnya juga dibuat daripada emas. Dan Bani Israel, dia sangat percaya bahawa peti tabut ini mempunyai banyak keistimewaan. Mereka mengambil berkat daripada peti ini.
dan mereka percaya siapa yang ada peti ini dia dapat keberkatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kalau bawa perang boleh beri ketenangan, ketenteraman dan juga semangat untuk mengalahkan musuh. Dan peti tabut ini berdasarkan sejarah, dia duduk dalam jagaan Bani Israel selama 40 tahun. Selepas itu peti tabut ini berpindah ke tangan orang-orang Filistin. Namun 7 bulan saja Palestin jaga. Mereka pulangkan balik kepada orang Israel sebab mereka kata peti ini bawa malang. Bila disimpan oleh orang Palestin, wabak penyakit banyak menular dan mengorbankan banyak nyawa. Dan apabila Nabi Daud AS memimpin Bani Israel, tabut itu kembali ke pangkuan orang-orang Israel. Dan selepas itu Allah perintahkan Nabi Daud bina sebuah rumah untuk nak simpan peti tabut itu, tapi tak sempat dia siapkan, disambung oleh anak andanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi peti ini ni ada cerita sedap, ni nambah-nambah lah teori konspirasi. Peti ni dah hilang dan memang dia orang memang mencari peti ini. Walaupun sekarang ada yang dakwa peti ini disimpan di gereja Our Lady Mary Exum, disimpan di gereja-gereja di Ethiopia, tapi semuanya itu replika saja. Peti sebenar dah hilang. Tapi hak sedapnya ada hak kata peti itu ada di Malaysia. Oh, ini sedap kalau cerita konspirasi, sedap. Peti itu ada di Malaysia dan katanya ada di Pulau Pinang. Peti tabut itu. Apa sebab? Tadi kita sebut peti itu dibuat daripada kayu penaga, akasia. Tuan-tuan, Georgetown, ibu negeri Pulau Pinang, apa nama asalnya dulu? Tanjung Penaga ataupun Cape Penaga. Cape Penaga ni nama lama, ditukarkan kepada Georgetown. Itu baru ni satu sejarah dia fight nak balik kepada Tanjung Penaga itu. Jadi apabila Georgetown diisytihar sebagai tapak warisan dunia UNESCO, ada benda di situ, something fishy lah kata orang putih. Ini lantaklah ada kot orang suruh minta, ustaz awak minat sejarah, awak kajilah sikit, betul ke peti tabut ada di Pulau Pinang? Saya boleh kaji, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Tak ada masa, tak ada pasal nak kaji peti tabut. Jadi kalau orang tanya tabaruk ada tak dalam Quran? Ada. Fokus kita malam ni bagaimana bertabaruk dengan Nabi SAW. Kita tak nak sentuh isu bertabaruk atau mencari berkat dengan asar Nabi SAW. Asar ni maknanya peninggalan-peninggalan Nabi. Serban dia, rambut, janggut yang didakwa disimpan di muzium, disimpan oleh orang tertentu, itu kita tidak bincangkan. Sebab tuan-tuan boleh rujuk kepada banyak kajian yang pernah dibuat. Antaranya kajian daripada Mufti Kerajaan Negeri Brunei Darussalam pun begitu komprehensif kajian yang beliau tulis. Begitu juga Menteri Agama kita sekarang, dia juga telah, masa dia jadi mufti dulu, dia pernah menerbitkan satu tulisan berkenaan tentang pameran asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi hukum. Maknanya bagaimana kita tabaruk dengan pedang, rambut, janggut Nabi SAW. Ini kita dah ramai orang buat kajian. Cuma kita nak kongsi bagaimana Rasulullah SAW sendiri, dia memberikan keberkatan pada sahabat-sahabatnya. Pertama, kita melihat bagaimana Nabi SAW, dia suka memberkati anak-anak yang baru lahir. Caranya dia melakukan tahnik, iaitu menyuapkan makanan yang dah dikunyah kepada budak-budak baby yang baru lahir. Hadis Muslim menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqtabu sibyani fayubariku alaihim wa yuhannikuhum. Adalah Nabi sering dibawa baby yang baru lahir kepada Nabi untuk nak diambil berkat, maka Nabi berkati mereka dengan cara melakukan tahnik kepada baby itu. Tapi sekarang Nabi dah tak ada. Adakah bila Nabi tak ada kita tak boleh nak buat tahnik? Boleh. Kita serahkan kepada pewaris-pewaris Nabi. Siapa pewarisnya? Para ulama.
Takutkan ada orang kata saya dah tak tahnik anak saya. Kenapa? Nabi dah wafat lama, nak buat macam mana? Takkan lagi kubur dia? Dah. Kita suruh orang-orang alim buat. Sebab orang alim ini adalah pewaris para nabi, ulama warasatul anbiya. Jadi bawa jumpa orang alim, buatkan tahnik. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan dah alim, tuan-tuan pun boleh buat, tak ada masalah. Jangan rasa nikotin sudahlah, udang garam suria dalam mulut tak jadi, rasa kari tak jadi. Dia tahnik ni mudah, ambil kurma, kunyah. Jangan telan. Ambil waktu kita kunyah tu, masukkan dalam mulut baby itu. Benda ni kena berlatih jugalah. Takut tak biasa, masuk kurma dalam mulut, kunyah, telan biji masuk anak orang, mati pula baby baru lahir sumbat gitu. Yang kedua, kata ulama, Nabi memberkatkan orang yang sakit dengan mengusap kepala dan meminumkan air bekas wuduk Nabi kepada orang yang sakit. Dan ini disebutkan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Sa'id bin Yazid bercerita, zahabat bi khalati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un. Kata Sa'id, mak saudara saya pergi berjumpa Nabi. Dia pun bercerita, ya Rasulullah, anak saudara saya ni sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakati thumma tawadda'a fasharibat min wudu'ihi. Lalu kata Sa'id, masa tu dia budak lagi, famasaha ra'si, dia pegang kepala saya, dia doakan untuk saya, kemudian Nabi ambil air semaya, kemudian aku disuruh minum daripada bekas wuduknya, dan lepas tu dia sihat dengan izin Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, kata ulama, Nabi memberkati sesuatu dengan air yang telah dia sentuh. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Abu Musa, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi. Nabi pernah minta semangkuk air, baginda cuci kedua tangan, dia basuh muka dia, kemudian dia keluarkan air dari mulutnya, summa qala lahum ashraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhwirukuma. Kemudian Nabi pun berkata kepada dua sahabat yang duduk kat tepi Nabi, minumlah air itu, sembuhlah pada muka dan wajah kamu. Nabi memberi keberkatan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada satu riwayat yang paling popular, Nabi dia punya sahabat nak mencari berkat dengan Nabi, mereka sampai-sampai menadah peluh Nabi. Peluh Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita ummi Sulaimin fayanamu ala firashiha wa laysat fihi. Anas bercerita, Nabi biasa masuk ke rumah saya, rumah keluarga saya, rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Dan Nabi kalau datang rumah kita orang, Nabi biasa tidur dekat rumah kami. Sedangkan ketika itu mak saya tidak ada di rumah. Faja'a zata yawmin fanama ala firashiha fa utiyat faqila laha hadha an-nabiyyu nama fi baitiki ala firashiki. Kata Anas, satu hari Nabi datang rumah kami, tidur atas katil, kemudian orang panggil Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, meh balik ke rumah cepat. Nabi tengah tidur di rumah awak. Hari panas, berpeluh-peluh. Mungkin ada tuan-tuan pula heran, apa Nabi tidur rumah orang, dia ada rumah? Siapa dia Ummu Sulaim ni sampai special sangat Nabi tidur rumah dia? Baik, ini kita kena sama-sama ambil catatan. Nabi SAW ada 8 orang mak, ibu, yang dia anggap sebagai ibu. Siapa orang pertama? Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Dia ni mak saudara sabit Nabi, isteri kepada Abu Talib. Nabi manja dengan dia sebab dia jaga Nabi daripada umur Nabi 8 tahun. Kita selalu dengar Abu Talib dia jaga Nabi. Abu Talib sibuk, dia tompat. Hak jaganya adalah Fatimah binti Asad. Daripada Nabi dia jauh 2 dia jaga sampailah Nabi besar.
Dan Nabi memang panggil dia mak, Ummi, memang dipanggil mak, Fatimah binti Asad. Mak Nabi yang kedua adalah Ummu Aiman. Siapa yang tak kenal Ummu Aiman? Nabi panggil dia mak juga. Ni semua orang yang jaga Nabi masa kecil. Yang ketiga Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Dan kata sebagian ulama, dialah satu-satunya mak saudara Nabi yang masuk Islam. Mak saudara Nabi ni ramai, ada 6: Atikah, Umaymah, Baidah, Barrah, Safiyah, Arwah. 5 orang kata ni tak masuk Islam. Satu saja Safiyah yang masuk Islam. Ni adik-beradik ayah dia betul. Jadi Nabi sayang ke dia. Dan Safiyah ini adalah mak kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan Nabi sayang Zubair bin Awam. Wanita keempat yang Nabi gelarkan mak adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah? Ibu susuan Nabi yang pertama. Walaupun Nabi dengan dia berjauhan, Nabi selalu bertanya khabar kepada Suwaibah. Nabi sayang kepada Suwaibah. Yang kelima, wanita yang Nabi panggil mak, ini yang paling popular, Halimatus Sa'diyah. Ini ibu susuan Nabi yang paling terkenal sekali. Suwaibah itu ibu susuan tapi tak popular sangat. Dia yang lebih orang kenal Halimatus Sa'diyah, kata orang Melayu. Wanita yang keenam dan yang ketujuh ni 2 beradik, Ummu Sulaim dan juga Ummu Haram binti Milhan. Ni 2 beradik ini adalah mak saudara susuan dengan Nabi kita. Dan Nabi macam anggap tu macam rumah dia juga. Dia ni dua-dua orang Madinah, tetapi dia kena belah moyang Nabi. Moyang Nabi ada seorang orang asal daripada Yathrib. Ni panjanglah cerita, salah silah. Tapi mak ibu, mak saudara susuan. Dan yang ke-8 mak Nabi pastinya lah Aminah binti Wahab, ibu kandung Nabi. Nabi pernah ziarah kubur dia dan Nabi menangis bila ziarah kubur mak dia. Jadi kalau orang tanya, kenapa Nabi suka-suka hati masuk rumah Ummu Sulaim baring-baring? Mak dia, Nabi kan yatim piatu, ramai orang menjaga dia masa kecil. Jadi kata Anas bin Malik, bila dia tidur rumah saya berpeluh-peluh, datang mak saya, tadah peluh Nabi simpan dalam satu bekas. Dia memerasnya, fata'siruhu fi qawaririha. Mak saya kumpul peluh Nabi dalam botol nak buat ibu minyak wangi. Fa fazi'an nabiyyu faqala ma tasna'ina ya Sulaim. Faqalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanana. Qala asabti. Bila Nabi tersedar, Nabi tanya, awak buat benda Sulaim? Maka kata Sulaim, ya Rasulullah, kau nak ambil berkat pada awak tidur tu, beri ke anak-anak kita orang, tadahkan buat minyak wangi sikit. Maka kata Nabi, asabti, betul dah cara awak tu, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia tuan-tuan sekalian, Nabi kita ni dia memang sangat mulia, sehingga kan apa sahaja yang berkait dengan Nabi, benda tu jadi mulia. Ini keistimewaan tubuh badan Nabi. Nabi manusia biasa, tapi bukan biasa-biasa. Dia limited edition. Satu je dalam dunia ni Tuhan buat spek yang begitu. Apa saja kena dengan Nabi, benda tu jadi mulia. Siapa yang namanya sama dengan nama Nabi, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, dapat syafaat. Sebab itu tuan-tuan, malam ni untung kalau nama sama dengan nama Nabi. Untung, terima kasih ke ayah kita bubuh nama sama dengan nama Nabi. Begitu juga Nabi lahir di Mekah, Mekah jadi mulia. Nabi duduk di Madinah, Madinah jadi mulia. Mana takdirlah kalau Nabi tu asal daripada Seri Damai, Jaya Gading, asal daripada Kuantan, Kuantan jadi mulia. Tapi dia tidak lahir di sini. Anggota badan Nabi semua jadi mulia. Peluh Nabi, rambut Nabi, rambut Nabi ni tuan-tuan, sampaikan sahabat berebut ambil, simpan dalam piyah, simpan dalam serban. Bukan buat tangkai, ambil berkat. Rambut Nabi orang simpan di muzium. Rambut kita orang buat benda. Isteri kita tak tergamak nak simpan rambut kita. Tak ada harga. Saya pernah tanya kedai gunting India, dia cerita sajalah. Tanya, ni engkau rambut banyak-banyak ni, engkau buang ke mana? Sapu-sapu ni kan? Dia kata, ini saya tak ada buang punya. Habis buat apa?
ini ada rambut, ada orang beli lah. Rambut boleh jual. Siapa beli? Orang nak buat rambut palsu? Tada. Dia kata ini rambut orang kebun banyak beli. Orang buat kebun. Apa sih orang kebun beli rambut? Lepas tu belilah baju. Ini rambut, dia kata mau halau itu kerbau pendek. Rupanya petua agaknya. Dia orang taburkan rambut kat sepadan kebun. Kerbau pendek tu lah. Dia nyonda. Jadi bila dia nyonda, kalau batas tu banyak rambut lekat kat hidung dia. Dia kan tangan pendek, tak boleh nak kuih rambut pada hidung. Dia pula hidung jadi ngadak ke atas begitu. Memang seksa dia. Jadi bila dia kena begitu, kepercayaan orang tua-tua, dia akan makinglah tempat itu haram keluarga dia datang lepas pada ni. Sebab menyusah dah lah tangan nak kuih, tak boleh, payah. Jadi orang kebun, tak tahulah kebun mana dia orang yang suka beli rambut. Tapi yang saya nak ceritanya, itu beza rambut kita dengan rambut Nabi. Rambut Nabi orang simpan di museum. Rambut kita orang buat ngalah babi je. Itulah levelnya. Mungkin rambut tuan-tuan tak lah, gunting sendiri, gunting kedai house. No. Rambut orang lain, rambut saja sudah nampak perbezaan. Barang peribadi Nabi, itu yang masuk capai lah, mangkuk, macam-macam. Orang ambil barakah daripada barang-barang Nabi. Nabi dia ada barang-barang macam gelas. Gelas Nabi taruh nama Rayyan. Mangkuk dia nama Gharraq. Nabi punya teko nama Sadir. Nabi punya tikar nama Kaz. Semua ada nama. Dan ini memang menjadi buruan orang nak mengambil barakah. Jubah-jubah Nabi memang jadi rebutan. Kenapa banyak disimpan di Turki? Sebab dulu kerajaan Turki Uthmaniyah selama 600 tahun, kalau dia nak tunjuk dia besar, dia nak bagi orang segan dengan dia tunjuk serban Nabi. Kata, mau nak lawan aku, mau nampak serban ni, mau nampak serban ni, tak ada ke orang tengok serban Nabi, dia tunjuk gitu. Dulu kita barangkali tunjuk kerih Tamin Sari, benda gitulah orang Melayu dulu. Bawa kerih raja dulu. Orang-orang Turki Uthmani, raja-raja dia orang bawa barang-barang Nabi. Itu punca simpan di Istanbul banyak. Dulu tahun 2011, ini ada satu orang pemimpin di Chechnya, namanya Ramzan Akhmadovich Kadyrov. Dia pernah bawa balik mangkuk Nabi daripada London, bawa balik ke Grozny. Mangkuk Gharraq. Dia percaya mangkuk itu warisan turun-temurun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah keluarga-keluarga dia yang Habib-Habib ini. Dia sanggup pinjam nak mengambil berkat ketika dia nak merasmikan negara dia. Negara dia masa tu baru berpisah dengan Rusia, baru merdeka, negara Islam. Jadi dia sebab nak mengambil berkat, ialah nak wujudkan negara baru, dia pinjam mangkuk Nabi. Punyalah geng-geng ni muliakan mangkuk Nabi. Mangkuk Nabi daripada London naik private jet, bukan naik pakai pos laju JNT benda, pakai private jet. Sampai di airport, di Arak daripada airport ke Grozny naik Rolls Royce convertible, hak tak ada bumbung. Orang baris sepanjang tepi jalan pegang bendera, tengok mangkuk Nabi je. Sampai ke Masjid Ahmad Haji Kadyrov Central Mosque, dia macam Blue Mosque dekat Istanbul. Dia punya ketua ulama Khus Ahmad Kadyrov sambut, ambil bekas Nabi ni, taruh air zam-zam, minum semua orang, menangis semua orang. Kalau tuan-tuan ada masa balik sekarang, buka dalam YouTube, ada dalam YouTube, type saja mangkuk Nabi, keluarlah cerita. Jangan tulis mangkuk ayun, keluar muka kita pula nanti. Dan Masjid Grozny sampai sekarang dia simpan mangkuk, dan ada 2 kain yang penuh balut makam Nabi SAW. Kenapa orang mencari benda ini? Sebab nak mencari barakah, tabaruk. Dia panggil tabaruk. Bagaimanakah pandangan para ulama tentang tabaruk ini? Sebab tabaruk ini kalau kita tidak kontrol, dia boleh jadi rosak. Sebab itu ulama membahagikan tabaruk ini kepada 2. Satu, tabaruk dengan perkara-perkara yang syar'i,
yang dibenarkan oleh agama, dan kedua tabaruk dengan perkara-perkara hissi. Ini saja yang boleh kita tabaruk. Ini saya akan terangkan. Pertama sekali kata ulama, jangan tabaruk atau mencari berkat. Cari berkat boleh, tapi jangan tabaruk dengan benda-benda yang tidak syar'i. Kalau benda-benda itu tak syar'i, dikhawatiri kita terjerumus ke dalam perangkap TBK, tahyul, bid'ah, khurafat, kalau tak kita kontrol. Sebagai contoh bagi kita orang Melayu, ini bukanlah semua, bukan semua. Orang kita dia suka tabaruk dengan benda-benda pelik. Batu permata, patung tertentu, duit siling, lukisan tertentu, loket, cincin, azimat cincin khatam Sulaiman, macam-macam. Ini hati-hati. Dia orang kita tak nafikan memang minat betul tabaruk, ambil berkat dengan batu-batu ini. Dah balik ke zaman batu dah agaknya. Yang minat cincin lah, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau dah terlampau penuh, dah macam Lord of the Ring, itu hati-hati. Mengambil berkat sangat, jangan. Ada orang kita sekarang ambil berkat pada batu tepi jalan pun banyak. Ada satu kawasan dekat tepi jalan, ni cerita di Sabah, dekat tepi jalan Beaufort Sipitang, dekat dengan kampung Inuman Sipitang. Ada satu batu tu, batu keramat. Batu keramat. Batu keramat ni katanya boleh bertukar warna beberapa kali dalam setahun. Dia boleh tukar warna merah, nanti dia tukar warna hitam, tukar putih, tukar kuning, tukar warna hijau. Jadi orang kita kan tak boleh tengok benda pelik begitu, berlari pergi tengok. Setiap malam Jumaat atau sehari sebelum cabutan loteri 4 nombor ekor, hari Selasa, Jumaat, Sabtu penuh orang nak mengambil berkat daripada batu keramat itu. Begitu juga dekat jalan Sibu Bintulu, ada satu batu tepi jalan, batu katok orang panggil. Batu ni memang dulu orang nak letup pakai dynamite, tak meletup, kukuh tu batu ni. Jadi ramailah orang ambil berkat pada tu. Ini tak boleh. Itu juga jiran-jiran kita di seberang, di dusun Kadung Sari, di kecamatan Maguluh, dekat dengan Jombang, Jawa Timur sana. Ada satu batu tu, batu gigi peti. Batu gigi peti. Waktu untun beleduk. Batu ni tahun 2009 ada satu orang budak Ponari bin Khamsin, dia jumpa batu ni, memang jadi fenomenal. Batu ni celup dalam gelas minum, sihat. Macam cerita labu-labi jugalah. Labu jumpa batu dengan dalam gua tu, celup kan, labu-labi dia jumpa. Labu kan dia mandren tak jadi. Jadi jumpa batu tu, dia batu tu 3 jam saja dia buat iklan, 6,500 pesakit datang nak mengambil berkat. Orang queue bukan main panjang. Hak tak dapat celup, tak ada air mandi kat bilik air dia pun orang sanggup dekat rumah Ponari nak mengambil barakah. Memang orang kita mengambil barakah tabaruk ni dengan benda-benda hak tak munasabah kadang-kadang. Kalau batu cincin tak payah ceritalah, batu bacan, batu tapak jalak, junjung derajat, pancawarna, silakan, tapi jangan tabaruk. Jangan mengambil berkat dari benda yang tidak syar'i. Ada setengah saudara mara kita ini ambil berkat dekat tempat-tempat tak munasabah. Antaranya pergi ke kubur-kubur yang tak tahu ke siapa dalam kubur itu. Ada satu negeri, tak sebutlah negeri mana, di bahagian barat sebenarnya Malaysia lah. Ada satu pulau, orang kita selalu pergi pulau ini. Dia ziarah kubur Sultan Arifin Syekh Ismail, ziarah kubur 7 beradik, ziarah kubur Saripah Roziah, ziarah kubur Syekh Yusuf, macam-macam. Ziarah kubur bagus, yang awak berniat macam-macam, minta nombor bagai-bagai, itu apa hal? Ini yang kita nak benteras. Tabaruk benda-benda tak seronok. Ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, zaman Nabi dulu berlambak-lambak benda pelik, tapi sahabat lantaklah pelik dia buat, tak tahu ya. Apakah benda-benda pelik yang ada zaman Nabi? Pertama sekali batu khandak. Batu khandak ni tuan-tuan, cerita sahih
diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Kata Amr bin Auf, semasa Nabi dalam peperangan parit Khandaq, Nabi buat satu garisan untuk nak buat parit itulah. Jadi ketika mereka buat penggalian, mereka jumpa satu batu besar putih bulat molek dalam tanah. Batu itu tak boleh dipecahkan, pakailah alat macam mana pun patah belaka. Sahabat ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, ada batu seputih bapau tak boleh pecah. Nabi pun rasa lain macam. Nabi kata panggil Salman Al-Farisi, pinjam dia punya kerubah besar itu. Nabi bawa kerubah, Nabi tengok, Nabi pukul sekali, pong. Bila Nabi pukul, batu tu tergetak, keluar cahaya menyinari kota Madinah. Ini cerita benar ni. Keluar cahaya terang Madinah. Kemudian sahabat bila tengok getak, Allahu Akbar, semua takbir. Nabi pukul lagi kali kedua, kong, keluar lagi cahaya, song, terang Madinah. Nabi pun takbir, Allahu Akbar, sahabat takbir, Allahu Akbar. Nabi ketuk kali ketiga, pong, barulah batu tu hancur, keluar cahaya lebih terang lagi. Ni sahih cerita ini. Namun tuan-tuan, tak ada seorang habuk pun para sahabat yang menganggap batu itu ada sakti, ataupun berebut nak mengambil buat azimat penangkai batu cincin dan sebagainya lagi. Lantak kalah batu. Tak ada seorang. Kalau terjadi di Kuantan, saya ingat orang pada Kota Baru datang, batu tubik api ke? Mari belakang tubik api. Oh Allah, bayangkan kalau kita lah, sahabat lantak kalah batu. Begitu juga di Mekah, ada satu batu beri salam pada Nabi. Masa Nabi di Mekah lagi, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ada seketul batu di Mekah ini, dia kalau Nabi lalu dia beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu cakap. Baginda kenal batu itu, para sahabat pun tahu batu itu, tapi tak ada seorang habuk sahabat pernah nak pecah ke korek sikit buat cincin, tak pernah. Bahkan dalam hadis daripada Jabir, kata Nabi, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al-an. Hadis Muslim. Aku tahu ada sebutir batu di Mekah selalu beri salam pada aku, dan aku tahu batu tu di mana sampai sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi tidak ada seorang habuk sahabat yang menganggap batu itu sakti atau nak menjadikan dia azimat, penangkai dan sebagainya lagi. Apa lagi batu-batu ajaib yang ada zaman Nabi yang sahabat tak percaya pun? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ada orang percaya Hajar Aswad? Tak ada. Seluruh umat Islam sepakat bahawa Hajar Aswad adalah batu yang paling mulia di antara seluruh batu-batu di dunia. Tapi tidak pernah ada seorang pun sahabat yang menganggap Hajar Aswad batu sakti. Tak ada seorang habuk minta kesembuhan daripada Hajar Aswad. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Sebab itu Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mencium Hajar Aswad, apa dia kata kepada Hajar Aswad? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuki. Kata Umar, batu, aku tahu engkau tak boleh beri mudarat, engkau juga tak boleh beri manfaat. Kalalah aku tak tengok Nabi cium, tak ingin aku cium kau, wahai batu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tak ada seorang habuk ambil buat batu cincin. Kalau Hajar Aswad ada di Kuantan, tak payah kapok lah. Hajar Aswad maknanya batu hitam. Kita batu hitam ada, berserah lah, tu batu hitam. Hajar Aswad juga tu. Apa lagi benda mulia yang ada dekat Nabi yang orang tak percaya pun? Kaabah, Maqam Ibrahim, mana ada sahabat ngambil? Kita tak boleh nafikan Kaabah, bahkan Masjidil Haram, itu semua adalah barakah.
Tetapi mengambil barakah bukanlah dengan gosok-gosok dinding, kerat penutup Kaabah, kiswah tu, kerat. Itu sebab musim haji kerajaan Saudi dia senteng kan, dia lipat tinggal bata saja. Sebab bila orang dah ramai, sambil tawaf dia gunting, sereh dia bawa balik. Ada. Tapi kita mencari berkat di kawasan Masjidil Haram adalah ibadah. Semayang, i'tikaf, tawaf, haji, umrah. Itu caranya. Baik tu orang-orang yang kerja membersih Masjidil Haram, saya pernah temu ramah dulu. Kata dia orang kerja gaji tak besar, tapi orang sedekah banyak. Tips banyak orang sedekah. Bahkan orang bayar dam pun bayar ke geng-geng ni lah. Dia orang cerita kaum ni kerja suka. Kadang tu ada orang jenis tak ada ilmu, penyapu kita orang tu dia patah bawa balik. Dia ambil sikit, dia kata barakah. Ada satu jemaah pernah berlaku, kita kan dia tolak ramai-ramai air tu, dia berlari kuk. Ada jemaah duduk di ujung tunggu air yang warna coklat tu, ambil tadah Allah, dia kata ambil barakah. Tak ada ilmu. Bukan begitu cara mengambil barakah daripada Masjidil Haram ataupun kawasan Kaabah. Ini sahabat Nabi didik. Kan nak tabaruk boleh, ada peraturan. Begitu juga apa lagi benda pelik zaman Nabi. Zaman Nabi tuan-tuan, ada unta yang boleh bercakap dengan Nabi. Dia cerita hadis panjang, kata Ya'la bin Murrah As-Saqafi radhiyallahu anhu, aku berjalan dengan Nabi dalam satu kawasan, baina nahnu nasiru ma'an nabi idh mararna bi ba'ir yusna alaih. Sedang aku berjalan, tiba-tiba datang seekor unta dekat dengan Nabi. Bodyguard Nabi dah standby. Nabi ada bodyguard 10 orang standby dah, takut ada musibah. Nabi kata biar. Yusna alaih. Datang Nabi, dia datang, dia pergi dekat Nabi. Falamma ra'ul ba'ir jarjara fawada'a jiranuhu fawaqafa alaihi Nabi. Tiba-tiba unta tu datang, dia letak lehernya pada bahu Nabi. Manja, dia letak. Kemudian sahabat pun dengar unta tu bercakap dengan Nabi dalam bahasa unta. Wong tak tahulah macam mana unta bercakap. Nabi pula ketika unta tu duk mengadu dekat dia, Nabi angguk. Lah pula dah. Ya lah kau. Soalah begitulah. Tu gini. Ya dah. Nabi respon. Sahabat kata, sudahlah, Nabi bercakap dengan unta pula dah. Unta Nabi respon. Kemudian Nabi pun tanya, mau pergi cari siapa toke unta ni, owner dia, pemilik dia siapa? Bodyguard semua pergi carilah. Fajahu faqala bi'nihi. Datang owner dia, ya Rasulullah, ni orangnya. Nabi kata bi'nihi, wajib jual unta ni ke saya. Wajib tu kata, jual? Nak jual buat apa? Jual lah, saya nak beli. Kata lelaki ni, pakcik ni, Allah, kalau Rasulullah nak takkanlah saya jual. Ambil je lah tuan, saya hadiah sajalah. Nabi kata, awak ni nak hadiah ke saya, ada berapa ekor unta? Ni nak sedekah harta hak tu esok lepas sedekah jadi pakai miskin, nyusah korang pula. Tak apalah, begini kata Nabi, tadi unta ni tadi, faqat amma idza zukirat hadza min amrihi fa innahu syaka kasratal amal wa qillatil alaf fahsinu ilaihi. Kata Nabi gini, pakcik, tadi unta awak ni ngadu ke saya, banyak masalah. Pakcik ni dah pucat lah. Dia ngadu ke saya, kasratul amal qillatul alaf. Awak suruh dia kerja teruk, upah sikit. Mana boleh, SKMK sikit kasih banyak kerja mah. Tak boleh mah. Mana boleh mah. Sikit kasih kerja banyak, mana boleh mah. Kena balance lah. Fahsinu ilaihi, awak kena buat baik pada dia. Baiklah ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah. Unta ni jadi cupid lah, dia mengadu pada Nabi, mewakili majikan-majikan, mengadu hal dia. Apa yang saya nak ceritakan adalah owner unta ini selepas kejadian itu tidaklah mensaktikan pun unta itu. Tak adalah balut dengan kain kuning, pakaikan tanjak, benda pulak sebulan sekali perasak kemenyan.
Dok lantak engkau lah unta, aku beri makan cukup-cukup, buat kerja. Nabi berjaya didik sahabat-sahabat dia. Kalau kita tahu unta, tak payah unta lah, kucing di rumah kita boleh bercakap. Saya ingat pakai baju lah kucing kita. Siap akaun Instagram ramaknya buat untuk dia, ramai pula follower. Tapi tak, Nabi didik kau jangan nak cari berkat dengan benda-benda pelik yang tak senonoh. Sama juga Nabi, kata para ulama dalam kitab Tarikh At-Tabari dan kitab Bidayah wa Nihayah, ada satu pokok masa Nabi dalam perjalanan ke Syam dengan pak saudara dia. Pokok itu tunduk pada Nabi dan para sahabat tahu pokok tu di mana, tapi tak ada seorang habuk tabaruk dengan pokok itu. Begitu juga pokok Hudaibiyah. Tuan-tuan yang biasa umrah, dia umrah daripada Hudaibiyah dapat satu umrah, sebab miqat Hudaibiyah ni 25 km daripada Masjidil Haram. Tahun 6 Hijrah, 1400 orang sahabat Nabi duduk bawah pokok ini melakukan bai'ah kepada Nabi untuk nak mengambil tindakan kerana katanya Osman bin Affan kena bunuh. Nabi duduk bawah pokok Hudaibiyah, dan pokok ini Allah sebut dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah redha kepada orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia di bawah pokok itu. Surah Al-Fatah ayat 18. Tapi tuan-tuan, tak ada seorang habuk para sahabat yang menganggap pokok itu sakti, potong sikit buat cincin, buat tasbih, tak ada. Nabi tak ajar tabaruk pelik-pelik begitu. Cerita yang paling masyhur tentang pokok juga, ada sebatang pokok kurma dalam masjid Nabi menangis ketika Nabi tidak lagi gunakan khidmat dia. Kata Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yastanidu ila jiz'i nakhlatin min siwaril masjid. Nabi kalau khutbah, ada masa-masa dia bersandar pada salah satu batang pokok kurma yang menjadi tiang di masjid. Falamma suni'al mimbar, bila mimbar dah dibuat, dah moden sedikit, Nabi pun dah jarang guna bersandar pada tiang pokok itu. Lalu kata para sahabat, hatta sami'a alil masjid, kami para ahli masjid mendengar ada macam bunyi unta merintih. Kami heran, bunyi apa dalam masjid ini? Rupanya bunyi itu adalah pokok kurma. Hatta nazala ilaihi Rasulullah fa'tanaqaha fasakatat. Nabi turun daripada mimbar, Nabi gosok, barulah dia diam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tuan-tuan bayang kalau pokok tu ada dalam masjid negeri Sultan Ahmad I. Satu Malaysia datang viral pokok itu. Agak kalau tak dijaga tengah malam toreh dia orang buat macam-macam. Sahabat pala gitu, lantak engkau pokok, biar gitu je. Kenapa? Nabi berjaya didik. Dan ada satu pokok ni yang terakhir. Ni cerita pelik zaman Nabi. Ada zaman Nabi ada satu pokok dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan, Ya'la bin Murrah As-Saqafi riwayatkan, pernah kami berjalan dengan Nabi sampai satu tempat, Nabi berehat, Nabi baring, tempat itu agak panas cahaya matahari. Faja'at syajaratun tashukkul ard hatta ghashiyathu thumma raja'at ila makaniha. Tiba-tiba depan mata kami tengok ada sebatang pokok berjalan membelah bumi. Guguk pokok. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia naungi tempat Nabi tidur, dia teduhkan Nabi. Falamma staiqaza Rasulullah zakart lahu faqala hiya syajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jalla. Bila Nabi bangun, sahabat cerita, ya Rasul, tadi masa tuan tidur kami jaga, ada pokok jalan guguk, dia redukkan tuan. Tuan nak bangun, dia balik-balik. Kata Nabi, itulah pokok syajaratun ista'zanat rabbah azza wa jalla. Pokok itu dia minta izin dengan Allah untuk nak teduhkan aku, dan Allah Ta'ala izinkan. Fa'adhina laha, Allah Ta'ala izinkan. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi tak ada seorang sahabat pun
yang pergi kejar pokok tu balik, kerat dahan, kerat ranting, ambil buat benih, tak ada. Maka hadirin hadirat sekalian, marilah kita belajar daripada salafus salih, bagaimana mereka bertabaruk, tapi bertabaruklah dengan benda-benda yang ada nas, benda-benda yang Nabi sebut benda ni ada berkat. Kita tak boleh sebut benda ni berkat tanpa dalil, tak boleh cakap. Contohnya mikrofon ni berkat. Orang tanya apa berkat? Sebab semua penceramah guna mikrofon ni. Ustaz Azhar Dirah guna, Ustaz Don Daniel guna. Jadi mikrofon ni automatik jadi berkat. Mana dalil? Tak ada dalil. Tak ada dalil bukan berkat. Berkat mesti ada dalil. Berkat tak boleh reka sendiri. Oh, kapek ni berkat. Ngau pula ramai orang pijak barakah. Dalil. Dia tak boleh guna akal. Apa benda berkat yang ada dalil? Banyak. Zikrullah berkat. Itu dalil jelas. Subhanallah, alhamdulillah, apa saja itu ada dalil ni, barakah. Lepas itu tuan-tuan kalau nak jampi serapah, zikir. Nyanyi kurang duit tak jadi. Getaran jiwa tak jadi. Kena Fatihah, zikir, baru jadi. Dia ada barakah. Apa lagi? Baca Quran, barakah. Ada dalil? Alhamdulillah, tak ada dalil, berlambak-lambak dalil. Bila sebut tentang Quran ini, saya ingin mewar-warkan, mengambil kesempatan. Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 mulai minggu hadapan 16 hari bulan 11 hari Isnin bersamaan 30 Rabiul Awal, kita akan mulakan satu inisiatif ni. Tuan-tuan dijemput datang mulai subuh hari Isnin 16 hari bulan. Kita akan buat satu program dia panggil Khatam Subuh, iaitu setiap hari bermula hari Isnin waktu subuh sahaja kita akan buat imam membaca dalam sembahyang satu makra', 2 rakaat. Satu makra' ni lebih kurang dalam 2 muka surat. Mana rakaat pertama satu muka surat, rakaat kedua satu muka surat. Kita target setiap 8 hari kita akan khatam satu juzuk melalui sembahyang subuh saja. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang. 8 hari sembahyang subuh Masjid Negeri, tuan-tuan khatam satu juzuk. Kita target 8 bulan 30 juzuk kita khatam. Bermula hari Isnin ini. Tapi ni kita tak paksa. Lepas tu kita tak buat waktu maghrib, isyak, zuhur, asar, nyanyi korang. Orang tak gagah. Tapi kalau subuh, hak mari, itu subuh warrior betul. Memang orang nak cari berkat. Berkat sembahyang jemaat, amat jemaah, dan berkat dengar Quran. Pada yang tuan-tuan yang dah hafal Quran, boleh datang, boleh ngulang balik pembacaan satu makra' dalam subuh. Kita panggil program Khatam Subuh. Itu confirm ada barakah sebab ada dalil. Apa lagi benda berkat? Datang untuk ilmu, berkat tak? Berkat, ada dalil. Apa lagi benda berkat? Sembahyang jemaah, berkat tak? Berkat, sebab ada dalil. Apa lagi benda berkat? Makan ramai-ramai, berkat? Berkat, sebab ada dalil. Apa lagi? Makan makanan tertentu, contoh minyak zaitun, berkat atau tidak? Berkat, sebab ada dalil. Roti canai tak ada. Walaupun kata, oh ini roti canai dibuat oleh ulama, dah tak ada dalil. Dalil itu awak punya imajinasi. Oh, roti canai ni berkat sebab kita buat malam tadi, masa nak buat tu kita ada ambil wuduk, lepas tu bekas ni ngadap kiblat. Tak ada, itu rekaan saja. Minyak zaitun ada dalil. Susu ada dalil, minum susu barakah ada dalil. Apa lagi? Habbatus sauda ada dalil. Buah kurma ada dalil. Jadi ingat, benda berkat mesti ada dalil. Mengambil berkat dengan tempat tertentu, Masjidil Haram, berkat atau tidak? Berkat lah. Tempat tu jelas ada dalil. Mengambil berkat di Masjid Nabawi, boleh tidak? Boleh, ada dalil. Masjid Nabawi punya berkat, pahala dia kita tak boleh challenge. Tuan-tuan sembahyang di Masjid Negeri 8 hari berturut-turut 5 waktu, 8 darab 5 darab 27. 27 ni pahala berjemaah. Tuan-tuan baru dapat 1080 pahala. Tapi tuan-tuan 8 hari Madinah, 8 darab 5 darab 27 darab 1000 fadilat Madinah, pahalanya 1,80,000. Pahalanya saja sudah berkat. Banyak lagi lah kita nak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Kesimpulannya, tabaruk ini mencari berkat, silakan. Tapi carilah berkat daripada benda-benda yang disyariatkan, dan benda tu mesti ada dalil yang kuat, yang bukan imajinasi, bukan direka-reka. Dalilnya mesti kuat. Kalau nak kiyah pun, kiyah mesti kuat.
bukan direka-reka. Moga-moga dengan kita menjaga benda ini, akidah kita mantap dan kita tetap akan berada pada landasan yang benar dalam bab mencari berkat ini. Sekadar itu, terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, mari kita menutup pertemuan dengan doa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'iril biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayil asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid idfa' anna kulli ta'bin syadid واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكش عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.